Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada panel jemputan kita. Diminta panel jemputan kita untuk memperkenalkan diri, nama, umur serta tempat berkhidmat. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, saya mau kenalkan diri saya dulu. Saya Anazlan bin Sakilan. Anazlan bin Sakilan, berumur sekarang 26 tahun dan saya seorang pendidik itu ataupun cikgu di sekolah SK Silabukan Lahad Datu. Itu intro sikit lah. Okey, baiklah. Kita akan menemubual beberapa jenis soalan yang akan ditanyakan kepada cikgu. Okey, soalan yang pertama adalah Boleh. Bolehkah anda kongsikan pengalaman anda berkaitan dengan program bimbingan dan tunjuk ajar antara guru atau murid di sekolah? Okey, baiklah. Untuk soalan ini berkaitan dengan pengalaman kita seorang guru mengajar di sekolah bersama dengan murid, sudah semestinya guru tu dia perlu ada ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Itu penting. Okay, kena ada ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Seperti yang kita tahu, di zaman sekarang dunia pendidikan sudah berbeza. Sekarang dunia pendidikan sudah dunia pendigitalan, IT ataupun gadget. Jadi itu cabaran juga di sekolah apabila seorang guru ni menggunakan proses pembelajaran yang berbeza pada sekarang. Jadi pengalaman saya selama saya berkhidmat di sekolah, saya mempraktikkan apa yang saya sudah belajar di alam universiti dulu. Saya belajar dan saya praktikkan, saya sudah buat apa yang patut di sekolah saya. Maksudnya di situ kita kena ada ilmu pengetahuan untuk kita mendidik anak-anak di sekolah. Begitu juga kita kena berani ke depan. Sebagai seorang guru kena berani ke depan, kena bertanggungjawab dan juga kena rajin. Sebab guru baharu ni tidak boleh masuk jadi guru, tidak boleh apa kata orang buat kerja tu sambil lewat. Sebab kita akan dipantau oleh pihak-pihak sekolah, kita akan ditengok dan kita akan dinilai juga. Sebab kita ni sudah kata orang sudah berangkat sumpah untuk melakukan tanggungjawab dan ataupun tugas dengan betul. Jadi pengalaman tu untuk mengajar tu setakat ini, alhamdulillah, saya sangat terharu dengan saya punya prestasi untuk mengajar murid-murid yang begitu happy dengan proses pembelajaran secara bermain, proses pembelajaran secara membuat aktiviti yang banyak, pelbagai aktiviti, begitulah. Jadi itu pengalaman-pengalaman saya di sekolah setakat ini. Okey, baiklah, soalan seterusnya. Okey, sebagai guru baharu, bagaimana anda merasakan manfaat daripada program bimbingan dan tunjuk ajar? Manfaat bagi saya, manfaatnya banyak, sangat memberi manfaat kepada anak murid, ibu bapa dan juga masyarakat di luar sana. Dan sebab kita memberi ilmu pengetahuan, benda yang pelajar tidak tahu akan jadi tahu. Jadi manfaatnya itu dengan program ini kita boleh meluaskan pemikiran ibu bapa, kita boleh mengajar anak-anak benda-benda yang sepatutnya yang mereka kena praktikkan dalam kehidupan seharian mereka. Jadi manfaat yang untuk program ini sangat luas. Gitu. Okey, baiklah. Soalan yang ketiga pula, apakah pendekatan atau aktiviti dalam program bimbingan yang dapat membantu dalam pengajaran anda? Macam saya katakan tadi, proses pengajaran pembelajaran kita perlu memperbanyakkan aktiviti, games dan juga belajar sambil bermain. Di situ murid-murid suka untuk belajar. Contoh belajar matematik, subjek matematik, kita buat pelbagai aktiviti. Saya punya strategi untuk mengajar, buat banyak aktiviti quiz dan juga game-game yang menyeronokkan mereka supaya mereka ada rasa minat untuk belajar subjek-subjek tertentu. Jadi untuk buat masa sekarang pun semua sudah di ujung jari. Okay? Kita menggunakan internet, kita menggunakan pelbagai media platform untuk kita melakukan proses pembelajaran kita di bilik darjah dalam kelas. Jadi murid-murid itu pun rasa happy dan juga kadang ada murid ni bila subjek tu sudah tiba, rajin datang ke sekolah ataupun bersemangat
Jadi itu kita punya strategi seorang guru, macam mana caranya kita untuk menarik minat kita punya pengajaran kita dalam kelas. Jadi perbanyakkan aktiviti-aktiviti yang menarik lah. Okey, soalan yang keempat, adakah anda melihat sebarang perubahan dalam diri pelajar selepas mengikuti program bimbingan dan tunjuk ajar? Perubahan dalam diri pelajar itu tidak 100% berubah. Maksudnya tidak semua yang akan berubah. Okay, kita tahu murid-murid ni ada yang budak nakal, ada yang rajin, ada pendiam, banyak sifat, banyak perangai budak-budak ni yang betul-betul mengikuti program ini, dia akan mencapai objektif dia akan mencapai target ataupun guru mencapai target yang dia mau kan. Jadi ada beberapa murid juga tu tidak tercapai disebabkan mungkin dia ada kesungguhan, kurang fokus apa semua. Tapi dengan program tersebut ni hampir semua pelajar kata orang nampak perubahan dari contoh proses pembelajaran, membaca dan juga aktiviti-aktiviti luar bilik darjah. Bila dorang menyertai apa semua tu, nampaklah perubahan diri mereka semakin yakin dengan diri, makin yakin ke depan. Jadi dorang tu ada perubahan lah. Dan program ini memang ada perubahan. Okey, soalan yang kelima, apakah cabaran yang anda hadapi ketika terlibat dalam program bimbingan atau tunjuk ajar di sekolah? Ya, sejujurnya cabaran yang saya hadapi sebagai seorang guru, pertama sekali kawalan kelas. Kawalan kelas apabila dalam bilik darjah. Seperti kita tahu, guru baru ni bila kita mau kenal budak tu, mau kenal murid tu, mengambil masa. Mau bagi dia mau bagi dia rasa objektif kita tercapai tu, ambil masalah. Itu cabaran saya untuk kawal murid tu, macam mana caranya saya tidak lagi sebegitu 100% boleh dapat kawal budak ataupun murid. Yang kedua, cabaran saya dari segi kewangan lah. Kewangan sudah semestinya, sebab seorang guru ni dia kena berkorban untuk mencapai ataupun untuk mengubah seorang murid tu dari segi penampilan ataupun proses dia punya aktiviti-aktiviti pun menggunakan modal, duit apa semua untuk menjalankan aktiviti dalam bilik darjah. Yang ketiga, saya punya cabaran dari begitu juga dari rakan-rakan guru. Rakan-rakan guru ni kita seperti kita tahu, rakan-rakan guru ataupun di persekitaran sekolah, staf-staf di sekolah, kita tahulah ada yang cakap ini, cakap itu, ada yang cakap tak betul, ada cakap itu. Jadi kita pun macam tak tahu mana satu yang betul kan. Itu normal lah di sekolah, itu stafnya. Okey, baiklah, soalan yang terakhir, pada pendapat anda, apakah aspek program bimbingan yang boleh diperbaharui untuk meningkatkan keberkesanannya? Kalau pendapat dari saya, seperti yang saya katakan awal tadi, memperbanyakkan kursus terhadap guru, dan juga memperbanyakkan program-program di luar bilik darjah, memperbanyakkan aktiviti-aktiviti untuk kemajuan murid. Untuk kemajuan murid, banyakkan perbagaikan program, perbagaikan aktiviti, bagi kebebasan kepada murid untuk melaksanakan apa yang patut dibuat. Dengan program ini juga guru dan murid mencapai apa yang mereka inginkan, dan guru mendapat keuntungan dari segi menyampaikan ilmu, murid pula mendapat ilmu dari seorang guru. Begitu. Okey, itu sahaja soalan yang telah kami ajukan sebentar tadi. Okey, terima kasih kepada Cikgu Anazlan kerana sudi menjawab beberapa soalan tadi. Okey. Thank you. Sorry. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada panel jemputan kita. Diminta panel kita untuk memperkenalkan diri, nama serta tempat berkhidmat serta tempo berkhidmat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Azrul atau Edward bin William. Saya bertugas di SMK Agama Keningau.
selama lebih kurang 8 tahun, dan sebenarnya saya sudah berkhidmat hampir 20 tahun lebih lah. Oke, berikut adalah beberapa soalan yang berkaitan dengan coaching and mentoring, di mana saya menyediakan terdapat 6 soalan yang akan diajukan kepada cikgu. Okey, soalan yang pertama adalah, bolehkah anda menceritakan pengalaman anda mengenai program bimbingan dan tunjuk ajar antara guru dengan guru serta guru dan murid di sekolah? Baik, program bimbingan dan tunjuk ajar ataupun mentoring ini merupakan satu program yang sangat penting dilaksanakan di setiap institusi pendidikan, karena dengan adanya program ini guru-guru akan dapat mempertingkatkan kecekapan dan kemahiran masing-masing, di samping dapat membantu khususnya guru-guru baharu yang baru berkhidmat dalam pendidikan bagi mempercepat dari segi kecekapan dan juga kemahiran. Bagi pelajar pula, sememangnya program coaching and mentoring ini sangat penting, kerana memang sebagai seorang guru perlu sentiasa memberikan tunjuk ajar lah dalam apa-apa juga perkara yang disampaikan dalam kelas melalui PDPC. Dan bagi saya, pengalaman saya sebagai seorang guru, daripada mula berkhidmat, saya telah menerima pelbagai bimbingan pada guru-guru lah, guru senior, dan bimbingan itu tidak terhad kepada PDPC sahaja, yaitu pembelajaran dalam bilik darjah, merangkumi semua aspek tugas-tugas yang diberikan oleh pihak KPM kepada saya di sekolah lah. Bagaimanakah program bimbingan dan tunjuk ajar telah berubah sejak anda mula mengajar? Baik, coaching and mentoring ini memang berubah seiring dengan perubahan zaman, yaitu sejak saya mula bertugas, saya ingat saya hanya diberikan coaching and mentoring daripada guru-guru senior di sekolah, terutamanya ketua panitia dan rekan-rekan guru yang lebih senior, termasuk juga ketua bidang, penolong kanan dan juga pengetua, dan pegawai-pegawai dari BPD dan juga JPN Sampah juga memberikan coaching and mentoring lah. Bagaimanapun, coaching and mentoring pada waktu itu lebih kepada kehadiran ke kursus ataupun bengkel-bengkel yang diadakan, dan berubah pada masa kini, yaitu contohnya di sekolah saya bertugas juga sebagai ketua bidang bahasa, dan waktu ini ada 2 orang guru yang baru posting di sekolah, dan pihak KPM pada masa ini telah menyediakan satu program, yaitu PPGB, yaitu Pelan Pembangunan Guru Baharu, yang diadakan selama lebih kurang setahun hingga 3 tahun, setahun hingga 3 tahun lah pada guru-guru baharu, yaitu semasa program tersebut guru-guru akan melalui berbagai aktiviti dan program yang dilaksanakan secara berkala bersama dengan ketua bidang lah, yaitu contohnya ada program orientasi pengenalan sekolah, dan seterusnya program untuk peningkatan kecekapan dan kemahiran, dan akhir sekali PPGB ini, guru-guru baharu ini akan dipantau oleh pegawai daripada JPN lah, dan guru-guru baharu akan menyediakan file yang inilah terperinci berkaitan dengan pelan pembangunan tersebut, sebagaimana yang telah diberikan oleh pihak KPM lah. Jadi bezanya sejak pada tahun 2003, pada masa saya posting itu tidak ada program sebeginilah.
Soalan yang ketiga, apakah strategi atau pendekatan yang paling berkesan dalam program bimbingan dan tunjuk ajar di sekolah? Baik, terdapat berbagai program yang boleh diimplementasikan dalam coaching and mentoring ini, yaitu yang biasa kami lakukan di sekolah ialah PLC lah, yaitu perbincangan bersama dengan guru-guru, sama ada guru senior ataupun guru baru lah. Jadi semasa PLC tersebut, masing-masing akan mengemukakan pandangan, pendapat, dan juga apa-apa juga permasalahan masing-masing lah. Dan biasanya guru-guru baru akan lebih banyak bertanya kepada guru-guru senior berkaitan dengan teknik dan juga kaedah-kaedah yang mudah untuk melaksanakan tugas. Di samping pihak sekolah juga biasanya akan mengadakan program peningkatan profesionalisme guru-guru, yaitu kami akan menjemput penceramah-penceramah yang berkaitan dengan bidang yang diperlukan untuk memberikan coaching dan mentoring di sekolah lah dalam berbagai bidang, yaitu contohnya dalam bidang kurikulum, dalam bidang kokurikulum, HEM dan sebagainya lah. Jadi program yang disebutkan tadi termasuk kursus, bengkel, dan juga apa-apa juga program activity yang melibatkan guru-guru lah di sekolah. Ya. Oke, baiklah, soalan yang keempat adalah, adakah Anda pernah melihat kesan positif yang ketara daripada program ini terhadap prestasi atau motivasi pelajar? Ya, program coaching and mentoring ini sangat memberi kesan yang baik kepada guru di sekolah, sekaligus dapat meningkatkan kecemerlangan sekolah dalam semua bidang yang ada di sekolah lah, yaitu akademik ataupun kurikulum, kokurikulum dan juga HEM, akan melibatkan pembinaan sahsia murid yang tinggi, di samping dapat memperhebat aktivitas asukan, kurikulum dan sebagainya, dan akhirnya akan memudahkan sekolah untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dah, selaras dengan falsafah pendidikan negara. Ya. Oke, baiklah, soalan yang kelima, apakah cabaran terbesar yang Anda hadapi dalam melaksanakan program bimbingan ini? Sebenarnya cabaran yang kami biasa hadapi untuk melaksanakan coaching and mentoring ini ialah dari segi kekangan masa, yaitu kebanyakan jadwal yang ada di sekolah memang terlalu padat dengan kesibukan program-program yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Di samping pihak sekolah juga terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh PPD, JPN dan juga KPM lah. Jadi disebabkan oleh kekangan masa tersebut, coaching and mentoring walaupun hanya dapat dilakukan secara tidak langsung kepada guru-guru yang inilah kan. Dan ada juga masalah dari segi guru-guru baru yang mungkin ada segelintir guru baru yang kurang berminat untuk menambah ataupun mempercepat pengalaman lah. Jadi maksudnya mereka lebih suka menjalankan kerja secara bersendirian tanpa merujuk kepada guru-guru senior. Jadi walau bagaimanapun perkara-perkara ini tidaklah begitu ketara, dan mungkin boleh juga dianggap sebagai punca yang menyebabkan coaching and mentoring ini menghadapi cabarannya lah ya. Oke, soalan yang terakhir adalah, pada pendapat Anda, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan keberkesanan program bimbingan dan tunjuk ajar di sekolah? Baik, pada pendapat saya
pihak sekolah perlu merancang program coaching dan mentoring ini dengan lebih sistematik dan dimasukkan ke dalam takvim sekolah lah, selaras dengan takvim KPM yang telah diberikan, agar program-program coaching dan mentoring ini dapat dijalankan lah kepada semua guru, khususnya kepada guru-guru baru. Dan maksudnya di sini apabila sudah diselitkan dalam takvim sekolah, maka program itu akan dapat dijalankan dengan seperti yang ditetapkan oleh pihak sekolah lah. Dan di bahagian bidang dan juga penolong kanan juga sebenarnya boleh menyediakan takwim untuk takwim bidang masing-masing dari segi coaching and mentoring kepada guru-guru baru lah. Dan walaupun guru-guru baru sekarang ini rasanya tidak menghadapi masalah, sebab pihak KPM juga akan telah menjalankan pelbagai program, yaitu program-program waktu cuti yang akan dihadiri oleh guru-guru baru lah. Jadi saya rasa zaman-zaman yang akan datang ini pihak KPM tidak akan menghadapi masalah dari segi coaching and mentoring ini kepada guru-guru baru lah rasanya ya. Baiklah, itu sahaja soalan yang diajukan kepada Cikgu. Terima kasih kerana sudi berkongsi sedikit pengalaman. Thank you for watching.